Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perlu ke jadi yang pertama untuk berjaya? Jika anda ingin dengar video ini untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukur pada Allah SWT dengan limpahan taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Hari ini kita sama-sama dapat masih lagi menyawa pada musim Covid ni, dan sementara tunggu waktu isyak ni, saya nak share berkenaan dengan satu topik yang pada saya merangsangkan topik ni. Okey, tak nampak muka. Okey, pada saya merangsangkan topik ni, topik di mana tentang orang perlu ke jadi orang yang pertama untuk berjaya. Sebelum saya teruskan pada perkara pokok dalam perbincangan topik pada hari ni, kita kena faham dulu. Selalunya apabila kita melihat sesuatu, kita kena tengok, kita kena jadi orang yang first dulu. Kena jadi orang yang first dulu, and then mindset kita kena jadi orang yang first dulu, kemudian kita akan berjaya. Sebagai contoh, kalau kita nak create satu business, maka kita kena jadi orang pertama yang cetuskan idea dan implement. Alright, and then kita akan berjaya lah. Okay, saya nak bagi satu contoh yang mudah. Selalu bila kita jadi orang yang pertama ni, orang yang pertama selalu diingati, tapi orang yang kedua, orang yang ketiga tak diingati. Sebagai contoh, kita tengok orang paling laju di dunia, maknanya dia larilah sprinter paling laju di dunia yang pecah rekod 9 point berapa untuk 100 meter tu, kita kenal Usain Bolt. Usain Bolt. Usain Bolt ni dia laju lah, dia lari and then kita tahu dia dapat gold medal in Olympics, dan dia pecah rekod dan sebagainya. Dia orang pertama paling laju dalam dunia, right? Tapi siapa orang kedua? Kita tak kenal pun orang kedua, dan kita tak kenal orang ketiga, dan kita tak kenal orang keempat. Betul, jadi orang yang pertama dalam dunia, jadi orang pertama invent sesuatu idea, kita akan sentiasa diingati dan dikenali. Alright. Tapi adakah untuk berjaya kita kena jadi orang yang sentiasa buat satu benda yang pertama dalam dunia ni? Kadang-kadang kita ada cetusan idea tapi kita tak laksanakan, kita tak berjaya laksanakannya, menyebabkan kita tak jadi orang yang pertama lah dalam dunia kan. Kita tak jadi orang yang pertama dalam dunia yang berjaya untuk laksanakan tu. Right. Saya nak twist sikit topik pada hari ni. Macam mana nak twist tu? Nak twist dia macam ni. Kita tak perlu jadi orang pertama yang invent sesuatu idea, tapi kita kena jadi orang yang buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh dan inovasi. Sebagai contoh, siapa jenama kereta apa yang buat mass production dalam dunia? Yang buat mass production dalam dunia ni, yang pertama sekali yang buat mass production, hasilkan kereta dengan banyak mass production dalam dunia, Ford. Alright, kereta Ford ni yang buat mass production lah, first mass production dalam dunia. Tapi Ford bukanlah jadi satu jenama yang conquer dunia. Ford tak jadi, in fact di Malaysia Ford taklah segah jenama-jenama lain lah, jenama-jenama, dan tak ramai pun orang pakai Ford. Maknanya tak ramai ni, maksud saya tak ramai, maknanya bukan yang paling hebat lah, maknanya bukan yang conquer pasaran Malaysia. Padahal Ford adalah company yang pertama buat mass production, right? Tapi kebanyakan orang yang pakai kereta adalah Toyota, kerana Toyota banyak buat improvement pada teknologi mereka. Jadi Toyota lebih dikenali. Salah satu dia adalah kenapa orang tak pakai Ford adalah sebab di Amerika Syarikat ni, United States, mereka desire mereka adalah buat enjin maknanya sisi besar, right? Sisi besar. Jadi kita dapat tengok sisi mereka besar dan tak jimat minyak. Tapi di Asia, Toyota buat satu kereta yang mana kereta tu adalah jimat minyak dan sisi dia kecil sikit, right? So lebih disukai oleh orang Asia, dan Toyota bahkan lebih famous di Malaysia
Dan saya yakin di kebanyakan negara pun Toyota lebih famous daripada Ford. Tetapi hakikatnya adalah Ford adalah jenama kereta yang pertama yang buat mass production. Tapi Toyota lebih kenali. Kerana apa tuan-puan? Kerana Toyota buat baik-baik. Maknanya dia buat betul-betul. Kita tak... Okey. Contoh, apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada sini? Kita tengok sesuatu idea. Apabila seseorang telah melakukan sesuatu idea, kita jangan pandang kita nak buat satu idea, mungkin dia mirip dengan kita. Jadi kita boleh letakkan dia sebagai clue. Right? Clue. Maknanya satu clue. Bila kita nak buat sesuatu, kita boleh rujuk benda yang sama dengan apa yang kita nak buat. And then kita boleh tiru sahaja, kemudian kita buat inovasi-inovasi. Okay? Kita buat inovasi-inovasi. Jadi apabila berlakunya inovasi-inovasi ni, maka kita akan jadi lebih hebat daripada yang pioneer tadilah. Sebagai contoh, jenama telefon yang dulu terkenal, sangat terkenal. Dan masa saya ada satu subjek tu, saya belajar dekat UPM, satu subjek tu nama dia communication, teknologi lah, MIS, Management in Communication, Management Technology in Communication lah, macam tu, MIS, yang diajar oleh Profesor Madya Dr. Anwar Syahbali. Dia cerita tentang Nokia. Menarik kisah Nokia ni. Nokia ni pada awalnya, Nokia ni monopoli market. Dia pergi mana-mana, dia cakap dia pergi ke Manchester, tak payah bawa charger ke, tak payah bawa charger sebab ramai orang pakai Nokia pada waktu tu. Jadi kita boleh kata Nokia ni pioneer pada telefon. Tapi once Samsung datang, Apple datang, mereka invent untuk buat smartphone. Mereka tak jadi orang yang pertama buat telefon, tapi mereka invent, mereka buat lebih baik, phone yang lebih baik. Maka hari ni adalah handphone yang sangat hebat. Handphone yang multitask, yang dikenali sebagai smartphone. Kita tahu Apple dengan teknologi yang hebat. Kemudian kita tahu Samsung, kita tahu Xiaomi, dan kita tahu ada banyak nama-nama telefon dalam dunia ni. Alright? Okey. Siapa carta, okey, yang terbaru, carta yang telefon yang maknanya dia sale dia bagus. Sale dia bagus. Yang latest carta ni telefon jenama apa? Jenama Redmi, Xiaomi. Dia duduk carta nombor 2 sekarang. Yang pertama iPhone dan yang kedua Redmi lah. Dia start daripada bawah. Kerana Redmi ni dia polisi dia kata daripada kos, keseluruhan kos, maka dia akan ambil 5% saja keuntungan. Itu yang saya baca lah. Jadi Redmi dia buat betul-betul, dia buat lebih baik. Sebab tu Redmi boleh tawarkan telefon yang spek dia tinggi, tapi dia punya harga dia mampu milik. Sebagai contoh, macam telefon saya guna ni, Redmi Note 10 Pro, right? Dia harga dia tak adalah mahal, tapi dia punya spek dia tinggi. Okay. Jadi the keyword is, kita tak perlu jadi orang pertama, tapi kita kena jadi orang yang buat sesuatu dengan betul-betul. So, dengan kita buat sesuatu dengan betul-betul, maka kita akan jadi lebih baik dan kita akan lebih disukai oleh orang lain. Right? Jadi, orang yang pertama yang buat sesuatu tu, kita bersyukur sebab apa? Kita dah pernah tengok orang yang pertama ni biasanya dia lalu banyak kegagalan. Right? Dia terhantuk dan sebagainya, maka barulah dia dapat hasilkan. Kita ambil contoh orang yang buat kereta. Semestinya orang yang buat kereta dulu tu, orang yang pertama buat kereta tu, dia lalu banyak kesusahan. Jadi generasi yang seterusnya dah ada clue dah. Okey, kereta yang pertama tu dia just modified. Letak aircon, letak seat, okey, tambah capacity engine sikit ke belakang, tambah seat, tambah capacity engine supaya lebih laju sikit, lepas tu tambah GPS, tambah dan sebagainya. Jadi sampailah hari ni. Lepas tu kereta tadi tu kita inovasikan lagi jadi lebih hebat, kita brandingkan dia. Hari ni ada orang yang kaya pakai kereta Mercedes, ataupun kereta BMW, Porsche, tapi orang yang super kaya pakai Ferrari. Asal dia, idea dia adalah sebuah kereta sahaja, tapi
orang generasi yang seterusnya dia buat lebih baik dan dia buat bersungguh-sungguh, maka terhasillah kereta macam hari ni. Right? Okey. Contoh, saya ada contoh-contoh di mana orang yang first buat sesuatu tapi last kali jenama lain yang terkenal. First kali yang buat carian engine ya, search engine. Bukan Google tau tuan-puan. Google hari ni famous tapi bukan dia yang buat first search engine. Yang first search engine adalah Arkai. Nama dia Arkai. Tapi Google buat lebih baik. Google, dan hari ni kita tahu, dan kebanyakan daripada gadget-gadget memerlukan Google untuk beroperasi. Sebab tu sales daripada yang ada perang dagangan dengan Amerika tu, apa, Honor, Xiaomi bukan Xiaomi, apa, Huawei. Jadi sales dia drop sebab tak guna Google. Maka Google ban. Jadi sales dia drop. Jadi Google ni bukan yang first buat search engine, tapi Arkai yang first buat search engine. Okey, contoh lain Ford lah tadi. Okey. Jadi itu adalah contoh. Lepas tu ada di China okey, kita ada 9 minit lagi. Di China juga mereka sentiasa invent untuk buat, mereka tengok apa yang trend semasa dan mereka buat lebih baik. Sebab itulah kita tahu China hari ni dia adalah barang tiruan yang, antara gudang barang tiruan yang sangat super hebat, kerana mereka boleh copy, dan mereka sekarang ada grade copy ori dan sebagainya. Mereka boleh copy sebiji pun, bahkan mereka rebrand. Sebagai contoh kita guna Google, di China dia guna Baidu, dan kita ada Nike, dan di China juga ada jenama seperti Nike. Jadi mereka copy jenama-jenama ni, mereka buat lebih baik. Alright. Okey, ada 3 tips macam mana nak jadi yang terbaik, macam mana kita tak jadi orang pertama tapi kita nak buat lebih baik. Yang pertama, ilmu. Mesti kita kena belajar dulu. Yang kedua adalah buat sesuatu yang kita ada passion, maknanya kita ada minat. Kita minat tentang sesuatu tu, maka kita buat. Kebanyakan daripada idea-idea yang berlaku ni, kebanyakan kalau kita tengok macam mana boleh buat benda ni, first dia kata dia minat, dia buat sesaja je, kemudian dia berjaya sebab dia ada passion. Alright. Yang ketiga adalah percaya dengan idea yang kita ada dan kita invest untuk kita lakukan. Ini yang ketiga ni paling penting sebenarnya. Bila kita dah ada ilmu, kita dah ada passion, tapi kita kena percaya. Kita kena percaya dengan idea yang kita buat. And then bila kita percaya, barulah insya-Allah benda tu akan jadi. Berapa ramai orang dalam dunia ni yang ada idea yang bagus tapi mereka sendiri tak percaya dengan idea mereka. Dan akibatnya apabila mereka dikuburkan pun idea mereka masih lagi tidak dilaksanakan kerana mereka tidak ada kepercayaan terhadap diri mereka sendiri dan idea mereka sendiri. Okey, saya nak tutup dengan kisah Thomas Edison. Thomas Edison ni orang kata dia gila, dan ramai orang kata dia gila, dan orang kata dia tak akan berjaya. Tapi hasil dari ni, lampu yang kita gunakan hari ni adalah cetusan idea daripada Thomas Edison. Thomas Edison maknanya dia percaya dengan idea yang dia nak buat, maka dia invent dan dia buat betul-betul idea tu. Kemudian dia berjaya cipta lampu. Tetapi yang menariknya, Thomas Edison orang pertama yang buat lampu. Tapi saya yakin ada orang tak kenal Thomas Edison sebab lampu dah rebrand dan dah inovasi dah berlaku banyak. Sampaikan lampu hari ni sangat berbagai-bagai jenis lampu. Hasil daripada clue yang ditinggalkan oleh Edison. Jadi kita tak perlu jadi orang pertama, tapi kita perlu jadi orang yang buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh dan buat yang terbaik, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup tu. Isyak dah masuk, jadi sama-sama kita tunaikan solat isyak. Apa yang baik boleh like and share. Kalau ada sesuatu yang nak tambah ataupun nak komen, boleh drop komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.